السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ابي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدي بني قلة قديم. Syukur pada Allah SWT kita dapat menyambung lagi pembacaan kitab Aqidatul Awam, pengajian asas kitab berkenaan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dikarang oleh Al-Imam Al-Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita tengok pada hari ini sambung kepada muka surat 5. Surat 5 kita tengok pada perenggan yang ke-6 tak salah. Yang nombor 6 tu. Tengok nombor 6 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi barakatihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Musannif rahimahullah ta'ala, Fallahu mawjudun qadimu baqi mukhalifun lil khalqi bi itlaqi. Maksudnya Fallahu mawjudun, maka Allah itu sedia, maka Allah itu wujud. Allah itu ada. Maksudnya di antara sifat-sifat yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pelajari, iaitu yang pertama sekali adalah wujud. Itu Allah itu ada. Allah SWT. Wujudnya Allah SWT ada dalilnya. Dalil naqli pada, dalil aqli pada Allah SWT. Kalau dalil aqlinya Allah SWT, tanda bukti kata wujudnya Allah SWT, wujudnya alam ini, adanya alam ini. Dan akal ini tidak dapat menerima kata tidak wujudnya, karena bukti kata wujud Allah SWT ada, iaitu alam ini. Itu wujud Allah SWT. Bila ada pencipta, ada yang dicipta. Kita ini adalah apa yang dicipta, dan Allah itu adalah pencipta. Sebab itu ada seorang fahaman menolak tentang wujud Tuhan, pandangan etis lah. Dia panggil fahaman etis, tolak wujud Allah SWT. Satu hari dia nak berdebat dengan seorang ulama. Dia nak berdebat, dia nak katakan Allah tak ada. Maksudnya dia nak abang kata pencipta tu tak ada. Alam ni bergerak sendiri, jadi sendiri apa semua. Matahari ada sendiri, bumi bergerak sendiri. Makhluk yang elok, yang lawa, yang sistem organnya semua dia panggil apa? Elok ni dia nak abang kata semua jadi sendiri. Akhirnya esok ni seorang ulama ni, saya tengok Imam Ahmad bin Hanbal salah. Imam apa? Esok ni dia pergi debat dengan orang yang tolak tentang wujud pencipta ni. Maksudnya dia tak boleh terima akal yang dicipta ada tapi pencipta tak ada. Dia terima akal. Ni yang dicipta ni kita ada panggil makhluk. Makhluk tu apa? Yang dicipta oleh Khaliq. Khaliq tu Allah, kita makhluk. Khaliq tu isim fa'il. Kalau makhluk tu isim maf'ul. Maksudnya Khaliq orang dia panggil apa? Pembuat, iaitu pencipta. Makhluk yang dicipta, yang dijadikan. Maka esok Syekh ni nak debat, bawa saya senang. Bila masuk saja tempat nak debat ni,
Allah senang. Mulalah pahaman yang tolak kata kewujudan pencipta ni, kata apa hujah kamu nak kata Tuhan tu ada, pencipta tu ada, Allah tu ada. Syekh ni kata apa, tadi aku main sini, aku duduk berjalan tengah jalan, aku tengok ada satu perahu, tu sampan tu, dia jalan neri sampai ke destinasi sendiri tanpa ada orang kayu. Allah senang. Dia kata mana boleh perahu kayu jalan sendiri, mesti ada orang yang duk kayuh dia tu. Kata Syekh ni, takkanlah alam yang sempurna ni, alam yang elok ni, alam yang sistemnya tu hebat, takkanlah tak ada pencipta, takkanlah jadi sendiri. Dia mula fikir, mesti ada pencipta. Akal tidak boleh terima, kata tidak ada pencipta, tidak boleh terima, adanya pencipta. Kalau kita jadi sendiri, kita tak mampu jadi sendiri. Allah senang. Pak kita tak mampu buat kita, mak kita tak mampu buat kita. Tu siapa yang buat? Daripada sekumpal, daripada setitih mani jadi darah, jadi daging, jadi. Mak kita tak pergi buat pun, ayah kita pun tak buat. Macam mana jadi? Semua dengan kuasa Allah SWT, semua dengan perbuatan Allah SWT. Allah yang sebut dalam Quran, minha khalaqnakum fiha nu'idukum, sampailah habis kita baca dekat apa, dia panggil talqin tu kan. Minha khalaqnakum, daripada tanah ni kami ciptakan kamu. Asal kejadian manusia adalah tanah. Selepas tu ayat lah, manilah. Jadi Allah SWT, Allah sebut dalam Quran, dalam ayat lain, Allah akan menciptakan kamu. Allah khalaqas sama, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, wallahu khalaqakum wa ma, semua ayat semualah Allah SWT. Jadi macam-macam Allah firman dalam Quran tentang aku cipta. Allah SWT. Maka memang benar Allah menciptakan, kerana kita tidak boleh jadi sendiri. Kalau siapa kata dia jadi sendiri, tak betul. Tak boleh jadi sendiri. Tak boleh kita jadi sendiri, sebab kita tidak ada daya dan upaya. Kalau kata makhluk ini boleh jadi sendiri, maksud senang. Diri kita ni, cuba kita tahan, tak pergi tua tengok. Sebab dah kita buat sendiri, dah kita jadi sendiri. Siapa boleh tahan, dia tak tua. Sebab milik kita, hak kita, tahan dengan tua. Tak ada siapa boleh tahan kata dia tua. Bahkan Allah SWT, Al-Imam Busiri sebut dalam kitab dia kata apa? Di kepala ini, kata Imam Busiri, dah ada suatu tanda-tanda kematian yang telah Allah letak sejak kita hidup lagi, sejak kita kecil lagi. Kita ni tanda-tanda kematian kita ada di kepala. Imam Busiri apa? Rambut uban. Bila rambut uban, dia mula dah dekat maksudnya. Allah SWT. Sebahagian riwayat mengatakan bila rambut kita mula uban, itu tanda malaikat maut dah ziarah kita. Dia ziarah lagi, dia main ziarah lagi, tengok lagi beruban, sampai akhirnya dia akan cabut nyawa. Saya pun tak tahu pada uban, saya pun tak tengok lagi ada uban apa rasanya. Jadi malaikat maut dah main dah. Kalau cek lagi kalau ada uban, malaikat maut main dah. Tak ada masalah malaikat maut main bila pun. Ikut tu kerja malaikat maut. Kerja kita taat pada Allah, kerja kita iman pada Allah, kerja kita dalam kebaikan, dalam ridha, dalam taubat pada Allah SWT. Jadi rambut kita ni yang hitam ni, siapa buat lagi putih? Kita tak boleh buat, saintis tak boleh buat, semua tak boleh buat, Allah buat. Siapa buat kita tua? Tak ada siapa buat kita tua, Allah buat kita tua. Allah cipta kita, Allah takbir kita. Ini semua sabit dengan Al-Quran. Allah kata aku cipta kamu, aku takbir kamu. Rabbul Alamin. Apa maksud Rabbul Alamin? Pencipta dan pentadbir sekalian alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin maksudnya apa? Segala puji bagi Allah, pentadbir sekalian alam. Dia takbir semua. Siapa nak mati hari ni, dia takbir. Siapa nak mati lagi 10 tahun, dia takbir. Hari ni nak berlaku apa, dia takbir. Hari ni panas ke sejuk ke, hujan ke panas ke, semua pentadbiran Allah SWT. Allah semua. Jadi macam tu. Jadi Allah itu wujud, Allah itu wujud, Allah itu ada. Allah SWT. Dia kalau dalam tasawuf ni, ulama tasawuf kata apa? Kalau kita mengaji bab Allah itu wujud, pun dah cukup kata apa? Allah wujud. Allah SWT. Bila Allah ni wujud, waktu itu kita akan rasa Allah SWT. Segala-gala yang ada ini ciptaan Allah, dan segala perbuatan, segala kejadian adalah dari dengan Allah SWT. Allah yang buat, Allah jadikan, Allah ada. Itu Allah ada. Kita tahu Allah ada, tapi nak rasa Allah ada tu masalah tu. Semua orang tahu kata Allah ada, semua orang tak tolak dah. Siapa pun tak tolak kata Allah ada ni. Orang percaya dia tu ada, tetapi kita nak pergi kepada perjalanan pembersihan jiwa, nak rasa Allah tu ada, baru betul-betul tauhid. Ilmu tauhid tak semesti kita pandai ilmu tauhid kita dah ahli tauhid. Tidak. Ahli tauhid ni bukan pandai ilmu tauhid. Ahli tauhid ni apa? Orang yang dah hati dia bersih dan betul-betul mengenal Allah dengan tahu, dengan rasa, dengan sifat-sifat mulia yang Allah beri pada dia. Itu ahli tauhid. Ahli tauhid ni kalau orang kata, tak kata balik dah. Ahli tauhid ni kalau tengok buruk, semua dia nampak sebalik itu dia kebaikan, sebab semua perbuatan Allah.
Dia yang baik lagi nampak baik, lagi nampak ada kebaikannya. Ahli tauhid, Allah SWT. Hari ni makan telur kan? Nak makan ayam tapi tak ada ayam. Pipi kedai tengok lauk dah habis, tinggal telur kan? Telur tak apa, tak tahu apa. Allah bagi makan telur. Dia rasa Allah ada, dia rasa Allah takbir, dia rasa Allah susun semua rezeki dia. Dia rasa Allah Ar-Razzaq, rasa perasaan dia. Bila hari ni dia pergi berniaga dapat RM10, dia tak kata apa. Allah Ar-Razzaq, Allah wujud. Dia sifat, dia ada sifat Ar-Razzaq, pemberi rezeki dia. Sifat pemurah dia, sifat penyayang dia. Allah, walaupun hari ni untung RM10 tapi daripada dia yang memberi rezeki. Allah SWT. Esok RM100, alhamdulillah RM1 pula untung. Lusa tak dapat langsung pun alhamdulillah, walaupun rezeki duit tak dapat tapi rezeki sihat dapat. Rezeki pirja dapat. Pirja dapat ipat pahala dah. Peluang pirja dapat pahala dah sebab cari nafkah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu orang yang hidup dengan tauhid pada Allah SWT. Dan ahli tauhid yang rasa wujud Allah, sentiasa takut pada Allah dan betul-betul kenal Allah, ahli tauhid yang paling besar, yang paling utama, yang paling tinggi siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Nabi ni dapat apa pun tak kisah. Makan saja apa dah. Orang kata dia tak kata balik. Dia pandang ini ujian daripada Allah. Semua Allah, Allah, Allah itu Rasulullah SAW. Kerana ada rasa wujud Allah SWT. Dia Allah itu wujud, qadimun, qadim, baqi. Allah itu juga qadim, sedia. Allah senang. Tidak ada mula. Kita ngaji kita tak lama kan. Orang tidak ada mula, adanya tidak diciptakan. Kita yang ada mula ni, kita ni tak ada. Tak ada. Allah ni, Allah senang. Sebelum cipta makhluk ni, sebelum makhluk ni wujud, Allah aja. Yang lain tak ada. Tapi kita ni tak ada, Allah yang adakan kita. Allah yang adakan kita semua. Allah senang. Yang dia panggil apa? Ada permulaan, itu makhluk. Makhluk ni ada permulaan. Makhluk ni ada dua, pecah pada dua semuanya. Yang pertama ada makhluk ada permulaan, lepas tu dia ada akhir, mati. Yang kedua jenis makhluk yang ada permulaan tak ada akhir. Ada juga. Makhluk ada yang ada mula, lepas tu ada akhir. Contoh apa? Contoh binatang. Binatang, bila Allah cipta binatang, hidup, lepas tu mati. Itu Allah hidupkan balik. Ada mula, lepas tu akhir, mati tu. Tapi lepas tu Allah hidupkan dia balik di mahsyar nanti. Allah hidupkan dia balik, selesai semua pengadilan binatang ni, maka Allah hapuskan dia. Tak ada. Habis jadi tanah balik, habis, selesai. Maka ada akhir binatang. Dan makhluk-makhluk yang lain juga. Dunia ni ada mula, ada akhir. Kita punya bumi ada mula, Allah cipta. Daripada tak ada apa Allah cipta bumi ni. Bila Allah cipta bumi ni, yang kudratnya ni, iradatnya semua, yang takluk-takluk yang kita akan mengaji nanti lagi. Bila cipta bumi ni, ada permulaan dia. Lepas tu ada pengakhiran bumi. Bumi akan berakhir, selesai bumi. Apa makhluk yang ada mula, tak ada akhir? Allah senang kan? Iaitulah ruh kita. Ruh kita ni Allah cipta tak mati dah. Kalau Allah cipta ruh, bila kita mati ni, jasad yang mati, ruh tetap hidup. Ruh hidup sampai bila? Sama lamanya ruh hidup. Ruh kita ni akan hidup sama lamanya. Kita panjang lagi nak hidup ni. Kita bukan tak hidup 60 tahun, kita bukan tak hidup 50 tahun. Kita nak hidup sama lamanya. Allah cipta kita untuk hidup sama lamanya. Itu kasih Allah pada kita. Itu anugerah Allah besar pada kita. Tidak ada manusia kafir ataupun Islam yang dia mati terus. Tidak, semua akan hidup sama lamanya. Masalah nak hidup sama lama tu macam mana tu masalah? Lah orang pakat cari duit, pakat cari tanah, pakat cari harta sebab tu fikir hidup di dunia yang akan hancur ni, yang akan mati ni. Bila tak hidup, dia tak fikir macam mana keadaan aku nanti hidup sama lama tu. Syurga kan apa tak fikir. Lepas tu datang Rasul-Rasul mai cerita kat kita, ruh kamu itu nanti akan bangkit pula, nanti kamu akan duduk barzah pula, kamu akan nanti di akhirat pula, kamu akan nanti di syurga atau neraka pula, cerita. Nah, abang kata ciptaan Allah, manusia ni Allah cipta, ada mula tidak ada akhir. Tapi Allah tidak ada mula tidak ada akhir, tidak diciptakan. Dia Allah yang Maha Pencipta. Kita yang diciptakan oleh Allah SWT. Okey ya. Mungkin orang kata tak faham lah. Qadim ni tak faham. Tak faham tu kenal. Faham tak kenal tu. Tak tahu macam mana kita tak ada mula. Tak macam mana. Allah senang lah. Tak tahu. Tak tahu. Tak kenal kita ni, tak cakap macam tu Dia tak sama kita. Yang kesimpulannya laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Allah tu tak sama dengan apa makhluk pun. Tak ada. Sesuatu Allah tak sama pun. Selagi kita fikir Allah macam ni kot, tak. Sebab tu kita mengaji mukhalafatu ta'ala lil hawadis, dan itu paling penting sekali dalam tauhid. Nak pergi tauhid ni, kita mendalami lah mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Ngaji dekat sifat tu. Oh, yang tu kita akan nampak betul-betul faham. Akan nampak jelas sikit tentang akidah ataupun tentang Allah SWT. Bagaimana
dan mengenal Allah SWT. Kita tahu qadim, baqi, Allah tu baqi, kekal, tidak binasa. Ini dalam sifat, dalam kalau kita mengaji ilmu, dia ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kalau wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawadith, qiyamuhu binafsi, Allah SWT, wahdaniyah. Yang ini sebenarnya sifat wujud dan sifat nafsiyah lah. Selepas itu qidam, baqa semua sampailah wahdaniyah. Ini sifat salbiyah kita mengaji. Salbiyah tu apa? Salbiyah tu ternafi. Tidak binasa, tidak dijadikan, tidak diciptakan, tidak sama. Allah SWT. Tidak berbilang. Wahdaniyah tidak berbilang, dia esa. Tidak. Salbiyah ni maksudnya tidak nafi, ternafi. Bukan Allah macam ni, bukan Allah macam ni. Salbiyah. Jadi yang seterusnya baqi. Baqi ni apa? Kekal, tidak terima binasa, tidak. Allah SWT. Kalau binasa itu makhluk. Itu lemah dia panggil. Kalau lemah tak mampu nak cipta lah. Allah ini kekal, baqi. Allah SWT baqi ya. Okey, kekal lah. Yang binasanya kita. Satu firman Allah SWT dalam Quran, Allah firman apa? La ilaha illahu kullu syai'in halik, kullu syai'in halikun illa wajhahu, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Surah Al-Qasas. Allah firman apa ni? Tidak ada ilah, Tuhan, pencipta dan sebagainya, Allah SWT yang disembah, yang disembah melainkan Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua kata Allah, tiap-tiap satu ni halikun maksud binasa. Semua binasa, semua terima binasa kita makhluk illa wajhahu, yang melainkan zat Allah SWT. Allah SWT. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Jadi baginya segala penentuan dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Itu Allah sebut dalam Quran tentang sifat dia sendiri. Ayat ni Allah firman dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa. 'Alaiha fan. Allah SWT. Dan manakala zat Tuhanmu mempunyai kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Tu Allah firman dalam Quran tentang dia baqi, dia kekal lah. Kekal. Terus mukhalifun lil khalqi bi itlaqi. Allah ini menyalahi bagi makhluk secara mutlak. Tak sama. Satu kali kita mengaji, kita kena mengaji dua benda. Yang pertama Allah SWT. Yang pertama Allah SWT arad. Yang kedua siapa satu lagi? Allah SWT. Benda tu apa? Kata benda jirim lah. Jirim dan arad. Kaji jirim dan arad untuk kita mengenal Allah SWT. Apa maksud Allah ni tak sama dengan makhluk? Okey, makhluk ni apa? Makhluk ni dua ni ya. Jirim dan arad. Allah SWT. Apa itu jirim? Jirim ni benda. Allah SWT. Contoh cabai. Contoh berapa pelam, contohlah. Tak kira apa pun. Cabai tu, ketui cabai biji tu yang tinggal itu dipanggil jirim. Ketui benar dia. Arad tu apa arad? Arad yang menumpang pada jirim ni. Kalau Allah istilahnya zat, kalau makhluk dia disebut jirim. Diri tu jirim. Yang bertumpang pada dia dipanggil arad. Merah dekat, warna merah dekat Allah SWT. Cabai tu dipanggil arad. Tapi Allah SWT, cabai itu mula dia hijau. Hijau tu tumpang dekat arad, dekat jirim, ketui cabai tu. Sampai tu masa hilang dia punya arad dia. Hilang macam tu saja, dia jadi merah pula. Warna dekat cabai tu, ketui cabai tu dipanggil arad. Sifat dia panggil sifat menumpang dia. Allah SWT dipanggil. Contoh lagi. Contoh gula. Biji gula. Biji gula tu panggil jirim. Manis yang dekat situ panggil arad, yang menumpang pada dia. Okey. Jirim tu pecah pelbagai jirim. Ada jirim kasif, ada latif. Ada jirim kasar, ada jirim halus. Ada ketui benda kasar, ada benda-benda yang Allah cipta halus. Tak dapat yang kita nak lihat ataupun nak nampak dia. Contoh jirim yang kasif ni, yang kasar, yang besar, yang boleh nampak, yang boleh bahagi-bahagi, yang boleh bercerai-cerai depa. Yang tu contoh manusia, binatang, pokok-pokok. Itu jirim tu. Jirim latif ni apa? Jirim yang tak nampak ataupun halus. Contoh apa? Malaikat. Contoh roh. Dan benda-benda yang masih tak dapat kita nak capai.
Dia benda juga, yang Allah cipta makhluk juga. Tapi dia jirim yang halus. Tak dapat kita nak dapat. Allah senang. Jadi itu jirim. Jadi cahaya ke, apa saja ke, angin ke, ayak ke, semua termasuk dalam tu berkenaan dengan makhluk. Jirim ataupun arat, ataupun jirim dan arat. Allah ni apa? Allah bukan jirim, bukan arat. Apa tak tahu? Terbayang macam cahaya tak? Cahaya termasuk dalam pembahagian mukhalafah ni, benda-benda yang makhluk ni. Dia macam besar kecil semua termasuk dalam perbahasan makhluk. Tak boleh. Betul macam mana nak fikir, nak tahu pasal dia? Tak tahu. Ilmu tauhid ni kita mengkaji makhluk sebenarnya. Nak tahu makhluk, jenis-jenis makhluk, senang. Dan senang supaya kita mengenal Allah bukan macam ni, Allah bukan macam ni, Allah bukan macam ni. Senang. Apa saja tak sama. Seperti yang kata Tunggu Haji Saleh dulu, dia kata selagi mana terbayang di akal kita ni, kita terbayang kata Allah macam ni, itu bukan Allah. Sebab Allah tak dapat dibayangkan. Selagi dibayangkan itu makhluk. Benda yang kita bayangkan, benda boleh bayangkan. Benda ni boleh dibayangkan. Allah tak boleh dibayangkan. Tak tahu macam mana. Cuma kita yakin kata wujud dia, dan yakin kita sebagai orang beriman kita akan mati. Kita mati nak Islam, iman, so kita selamat dunia dan akhirat. Sudah, ibadat sudah. Okey, baki. Dia Allah tak sama dengan makhluk. Tak sama. Tidak sama. Dia tidak sama, dia menyalahi makhluknya. Okey ya. Allah SWT laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tu Allah SWT. Jadi Allah SWT itu sifat-sifat Allah SWT yang dipanggil secara ringkas adalah yang kita mengaji ya. Maksudnya wa qa'im ghani wahidun wa hayy qadir muridun aliman bi kulli syai'. Kita mengaji ringkas saja. Wa qa'im, dan dia ada sifat-sifat yang kita mengaji Allah ini qiyamuhu bi nafsihi. Qa'im, qiyamuhu bi nafsihi. Maksudnya apa? Berdiri sendiri, kata terjemah macam ni. Apa maksudnya? Wujudnya dia tak perlu kepada orang ataupun apa saja yang bersyarikat dengan dia, yang tolong ataupun yang ada kan dia. Tidak. Allah tidak. Maha suci Allah menyamai makhluk. Makhluk kena cipta. Allah ada. Dia memang wujud, dia memang ada. Berdiri dengan sendiri, yang maha kaya. Allah itu ghani, maha kaya. Tengok maha kaya Allah. Dari dulu sejak makhluk ni ada, Allah bagi macam-macam rezeki lah, itu dan ini, sampai kelak Allah ada bagi lagi. Sejak Allah ciptakan makhluk apa Allah ciptakan dulu hidup dalam muka dunia ni. Makhluk hidup pelbagai alam. Di antara alam iaitu bumi ni. Di bumi ni sebelum wujudnya manusia, apa yang wujud dulu? Yang hidup, yang takbir, yang ibadat di sini, yang mengenal Allah di sini. Itulah dipanggil apa? Malaikat. Sebelum jin, malaikat. Malaikat duduk di dunia ni lama dah. Di langit dan di bumi duduk malaikat duduk. Allah sana. Sampai tu masa Allah beritahu pada para malaikat, Allah cipta pula jin untuk memakmurkan dunia. Cipta jin. Allah cipta jin, pelbagai rezeki, pelbagai anugerah. Dan bumi ni, hasil bumi ni keluar tak tahu lama mana dah. Hasil bumi, air yang kita minum di bumi ni, tak tahu berapa juta tahun, bilion tahun, Allah alam. Allah sana. Zaman dulu, zaman malaikat hidup lagi ya. Waktu baru jin Allah cipta pula. Betul Allah cipta manusia. Tak habis-habis lagi pemberian Allah, anugerah Allah, yang Allah buat tak habis lagi. Udara yang Allah bagi oksigen untuk kita hidup tak habis lagi. Dia panggil apa? Makanan yang Allah bagi pada penduduk bumi ni. Sama ada semut ke, binatang ke. Semut boleh kira tahu mana semut. Semut banyak mana agak dalam alam ni. Tak tahu orang alam. Semut sangat banyak. Bukan bilion-bilion lah, tak tahu apa. Semut seluruh dunia ni, seluruh bumi ni semut cukup banyak. Setiap semut Allah beri rezeki. So dia maha kaya. Dia punya anugerah tidak pernah kurang. Allah ni anugerah dia sentiasa bertambah. Bahkan anugerah Allah, kayanya Allah, banyaknya anugerah Allah, pemberian Allah pada kita selama-lamanya. Sebab itu kita ni disebut fakir. Allah itu ghani. Allah sebut dalam firman Al-Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyul hamid. Tu ayat Quran. Allah firman apa? Wahai sekalian manusia, kafir ke Islam termasuk, antumul fuqara'. Kamu semua tu fakir, tak ada apa-apa. Orang kaya, yang paling kaya di Kedah contohnya, dia orang fakir juga. Sebab Allah kata ada fakir juga. Sebab hak dia ada tu bukan hadiah punya. Hak ada tu adalah pemberian Allah daripada sifat pada Allah tu yang maha kaya dia bagi. Allah yang kaya, kita miskin. Orang kaya tumpang kaya Allah saja. Kalau Allah tak bagi dia kaya, Allah tak bagi kekayaan pada dia, tak akan kaya dia. Tetap fakir selama-lamanya.
hidup dan juga mati fakir. Tapi Allah pilih orang yang Allah beri kekayaan. Yang tak kaya pun Allah beri rezeki. Kerana dia Maha Pemurah, dia Maha Kaya, Allah SWT. Jadi Allah kata kamu semua tu fakir. Wallahu ghani. Allah itu yang ghani, Allah yang kaya. Allah semua fakir. Fakir maksudnya tak ada apa. Kaya maksudnya apa? Allah memiliki segala-gala, semua dia. Hak kita ni dia cipta kita. Bukan takat dia cipta kita. Jantung kita, darah kita, gerak diam kita, semua pemberian dia juga. Bahkan dia bagi Islam iman juga, hak dia juga. Dia bagi kekuatan untuk taat, mengaji, ibadat, dia juga. Allah senang. Semua dia. Bahkan bila kita taat pada dia, hak dia bagi tu, hak dia punya tu, dia sedia syurga dan beri kita pada kita. Tak payah lagi. Kan takat cipta kita, dia sediakan bumi ni elok untuk kita. Dia bagi pula rasul-rasul mai, utus ajak kita dapat pula iman, nikmat Islam, iman, dapat makan yang halal, dapat itu, dapat ini. Bahkan bila taat dia bagi syurga pula. Syurga tu pula selama-lamanya nikmat dalam tu. Nak apa semua dapat. Lahum ma yasha'un. Allah senang. Bagi mereka apa mereka nak. Tak habis-habis pemberian Allah. Bagi. Kita tak kaya. Kenapa? Kita bagi-bagi, ada waktu tak mau bagi. Hari ni bagi sebab banyak duit. Bulan depan tak tahu ni. Bulan depan orang minta, tak apa, bulan ni sesak sikit. Kita tak kaya maksudnya. Allah senang. Kita mati bawa apa? Tak bawa duit, tak bawa kereta. Bawa kengkapan lah. Kita fakir maksudnya. Kita tak ada apa. Semua milik Allah kekayaan tu semua. Sebab dia Maha Kaya. Tengok kekayaan dia. Bagi segala-gala milik dia. Tu Allah SWT. Jadi wallahi qaim ghani. Allah tu ghani. Allah tu Maha Kaya. Wahidun wahai. Allah itu esa. Allah tu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allah itu esa. Boleh tak berbilang 2 ke 3? Tak boleh. Dalilnya apa? Dalilnya wujudnya alam ini. Kalau kata Tuhan ada dua, alam ini tak wujud. Bahkan kalau wujud pun binasa terus. Kenapa? Bergaduh lah. Hak ni kuasa, hak ni kata aku nak turun hujan, hak ni kata tak mau, hak ni kata nak buat kemarau, hak ni kata nak buat salji, yang ni kata bumi ni besar ni, yang ni kata bumi besar ni. Tak boleh, mustahil. Tuhan ada dua. Mustahil pencipta ada dua. Kalau pencipta ada dua, alam ni tak aman. Alam ni rosak. Boleh tak dalam Malaysia ni contoh, Perdana Menteri ada dua. Dua-dua boleh luluskan, dua-dua boleh cop, dua-dua boleh habang arahan. Lingkup Malaysia. Tapi Perdana Menteri satu saja. Hak kita makhluk pun kena seorang kan? Hak takbir agung kena seorang kan? Kalau agung 3 orang macam mana? Hak ni boleh luluskan, hak ni boleh lantik Perdana Menteri, hak ni boleh lantik Perdana Menteri ya. Yang ni boleh turunkan Perdana Menteri, yang ni pun boleh juga. Yang ni boleh bagi interim, yang ni pun boleh bagi interim juga. Banyak interim pula. Perdana Menteri interim. Rosak Malaysia maksudnya. Kita makhluk pentadbiran makhluk pun, hak kita sama makhluk tak boleh dua. Satu Maka alam ini wujud dengan sejahtera, dengan elok. Jadi apa yang Allah nak berlaku dengan lancarnya. Semuanya apa yang dikehendaki dirancang oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia hanya esa. Dia hanya esa. Dia itu wahidun. Wahidun, Allah itu esa. Wujudnya, buktinya apa? Alam ini wujud dengan elok. Alam ini ada. Maka Allah itu esa. Okey. Wahai Allah itu Maha hidup. Qadir, Allah itu Maha berkuasa. Dia berkuasa dia. Berkuasa Allah SWT. Allah itu Maha berkuasa. Qadir. Dalil Allah berkuasa apa? Banyak ayat Quran. Allah SWT. Dan dalil aklinya apa? Wujudnya alam ni juga. Di diri kita ni tanda Allah berkuasa ni cukup banyak. Di alam ini dan sebagainya. Okey ya. Allah SWT. Manusia macam-macam nak buat. Macam-macam nak elak, tak boleh elak tak? Sebab kita lemah. Siapa mau banjir baru ni? Siapa mau? Siapa tak mau? Siapa mau dapat penyakit? Siapa mau kena Covid? Siapa tak mau? Tapi dia Maha berkuasa, dia boleh buat apa dia nak. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas tiap-tiap satu tu dia Maha berkuasa. Dia Maha berkuasa. Tu kita takut pada Allah, kena takut pada Allah SWT. Bila Allah berkuasa ni kena takut. Kenapa? Kita takut Allah SWT palingkan hati kita, atau Allah timpakan balak musibah pada kita. Tak mahu, tak mahu, takutlah. Allah itu Maha berkuasa. Allah senang. Yang Maha berkehendak. Satu nanti di akhirat, dalam hadis Nabi SAW atau dalam Quran, bila makhluk ni Allah hancurkan semuanya. Allah hancurkan semuanya, tak ada dah siapa saja. Kiamat maksudnya. Waktu tu Allah SWT tanya, limanil mulkul yaum? Limanil mulkul yaum? Pada hari ni raja tu milik siapa? Kekuasaan kerajaan tu milik siapa?
Mana ada dulu orang kata, ni aku punya ni. Aku boleh buat apa saja sebab aku ni penguasa. Aku ni menteri lah. Hampa semua kena ikut aku. Mana dia semua tu? Mati semua. Hari itu Allah tanya, dalam Quran dah sebut, limanil mulkul yaum. Hari ni siapa raja? Hari ni siapa yang berkuasa tu? Siapa? Mana kamu tu yang sama-sama tak ada lah. Kau hapuskan semuanya. Itulah hakikat makhluk. Allah hapuskan bila Allah nak. Siapa tak boleh tahan? Kalau hebat sangat kita, tahan kiamat, tahan banjir, tahan puting beliung, tahan sakit, tahan sakit kepala, tahan sakit perut, tahan semua tahan. Tak boleh tahan, mati, kena. Sebab dia itu berkuasa atas tiap-tiap makhluk dia. Dan apa dia buat semua ada hikmah. Dan pada waktu tak ada siapa makhluk jawab. Di manil mulkul yaum, siapa berkuasa hari ni? Siapa raja hari ni? Siapa pun tak jawab sebab semua dah mati. Semua binasa hancur. Termasuk malaikat sekali pun tak ada. Hancur semua binasa. Waktu tu Allah SWT mengatakan, Lillahil wahidil qahar. Kerajaan ataupun raja, penguasa pada hari ini adalah Lillahil wahidil qahar. Itu milik Allah Al-Wahid, iaitu yang Maha Esa, yang Qahar, Maha Perkasa. Tak ada yang lain. Kira manusia adalah. Sebagai ulama mengatakan, waktu itu malaikat jawab, Lillahil wahidil qahar. Malaikat ada waktu itu. Sebagai ulama kata tak ada. Yang ada hanya Allah. Allah kata Lil wahidil qahar. Allah kata. Okay. Yang Maha Esa dan yang Maha Hidup, yang Maha Berkuasa, yang Maha Berkehendak. Sebab tu kita nak buat apa pun kena bergantung pada Allah. Sebab kita tak ada kuasa, Allah ada kuasa. Jangan dia kata kita ni tak kuat orang Islam lah ni lah. Macam mana kita nak menang? Macam mana lah ni kita umat Islam nak kembali kuasai dunia? Kita tak larat, lemah teknologi pun kita tak buat. Kita kebai kita pun buruk dah. Tembak 2-3 kali, habis rosak. Dia kata kita tu pun sekali dia tembak hancur. Jet kita pun kan terang mana. Jet mereka tu lagi dahsyat. Jet kita takkan nak ligan dia pun tak boleh. Baru kita naik dia pun tembak lah. Lemah kita ni, lemah sangat-sangat. Khususnya kita umat Islam. Macam mana kita nak bangkit? Kita kena ingat Allah itu qadirun, Maha berkuasa dia. Allah SWT. Maka sebab itulah Allah buat dalam sejarah manusia ini banyak ayat-ayat yang Allah cerita dalam Quran. Banyaknya orang yang lemah, golongan sedikit dapat mengalahkan golongan banyak. Sebab Allah nak kenalkan dia Maha Kuasa. Seperti mana contoh Allah SWT. Seperti contoh yang Allah buat seperti mana berlaku pada Rasulullah SAW. Rasulullah di perang Badar tu 330 orang. Nabi tak takut kerana Nabi faham Allah berkuasa. Kita harapkan Allah boleh Allah SWT menangkan kita. Ya, kita tak boleh menang, kita lemah. Allah boleh menangkan kita. Berkeluar Nabi SAW 313 orang. Dan bersama dengan mereka 70 ekor unta. Dan lebih kurang Allah SWT 10 ataupun 20 ekor kuda saja. Kuda sikit kuda perang lah tu. Unta 70 kan. Dan senjata tak cukup. Di perang juga Rasulullah SAW. Allah cerita dalam Quran tentang perang Badar. Sampai Allah kata betapa banyak golongan sedikit boleh kalahkan golongan banyak. Kita umat Islam kalau 2 orang takwa pada Allah, 2 orang Allah tolong, satu dunia kita boleh hancurkan kalau Allah tak bantu kita. Kuasa dunia, kuasa besar dunia contoh Amerika, Israel apa ni. Kalau Allah nak bantu kita 2 orang kan, kita boleh hancurkan apa semua. Sebab Allah yang buat, bukan kita buat. Kalau Allah izin tu. Allah firman dalam Quran betapa banyak golongan sedikit dapat kalahkan golongan banyak. Okey, jadi akhirnya Nabi perang. Tentera Quraisy, musyrikin Quraisy ada berapa orang? 1000 orang. Bersama ada 700 ekor Allah SWT unta Allah SWT dan beberapa ratus lagi kuda. Lengkap maksudnya 300 ekor kuda, tak salah, 700 ekor unta. Lengkap semua lah. Dan lengkap dengan apa, senjata semua. Bila sampai di perang Badar, siapa yang menang? Rasulullah SAW dan tenteranya menang. Bahkan kalangan Rasulullah hanya meninggal 70 orang saja. Syahid lebih kurang 70 orang ada. Berapa orang saja sebelah musyrikin yang banyak mati 313 orang dapat kemenangan. Siapa yang tolong? Siapa yang bagi? Allah SWT. Allah boleh menangkan kita dengan apa saja, secara sekalipun. Waktu Nabi SAW dengan para sahabat nak bertempur dengan musyrikin Quraisy ni, jumlah dia 1000 orang lebih. Nabi sedikit pun tak undang. Nabi yakin Allah akan bantu dia. Akhirnya Allah turunkan 2 malaikat bawa tentera daripada langit, tentera malaikat. Yang pertama Jibril turun belah kanan, yang kedua Mikail turun belah kanan. Rasulullah belah ni, tentera Rasulullah belah depan ni. Ini salam musyrikin sini. Belah kanan ni turun Jibril dengan tentera dia, ribuan tentera Jibril. Belah kiri ni turun Mikail, ribuan tentera Mikail. Akhirnya lari syaitan, lari iblis sampai mengatakan Allah sana, inni ara lama la tarawun, inni akhafu Allah rabbul alamin. Iblis lari, iblis kata apa? Aku takut pada Allah
Aku lihat apa yang kamu tak lihat, wahai kaum musyrikin semua. Aku tengok pada hari ini Allah dah turunkan para malaikat dia bawa pedang semua lengkap. Kata Nabi SAW, aku lihat Jibril turun di perang Badar menaiki kuda. Malaikat di antara kenderaan malaikat kuda. Malaikat ada pakai kuda dah. Lepas tu bersama dengan Jibril kata Rasulullah SAW pedang. Satu kata para sahabat Nabi SAW, waktu mana bertempur perang Badar tu, ada sahabat yang baru nak angkat pedang dia, tak tengok putih apa lah. Malaikat pancung dah. Akhirnya menang. Jadi Allah SWT sedikit saja 313 lawan 1000 orang. Kisah ni Allah nak beritahu apa? Allah Maha Kuasa. Aku boleh buat. Allah nak beritahu Allah, aku boleh buat. Aku qadir. Hampa yang lemah, aku qadir, aku Maha Kuasa, aku kuat. Aku boleh buat. Tu Allah SWT, Allah. Ya. Allah SWT. Terus sikit lagi, yang Maha hidup, yang Maha berkuasa, yang Maha berkehendak. Tengok Sayyidina Ibrahim AS, dia lawan dengan Namrud. Tak ada pula Sayyidina Ibrahim kata apa? Namrud pun nak lawan ni. Ni bukan salah orang ni, tak boleh pergi. Tak, ahli tauhid, Nabi-Nabi ahli tauhid. Allah buat bukan aku buat. Allah ni, aku tak ada apa. Allah suruh aku buat sudahlah. Dia yang nak menangkan aku, dia yang nak buat semua. Aku tak ada apa. Aku minta dia lah, bantu dia lah, bantuan dia lah. Tak takut Nabi-Nabi. Daripada Nabi Adam sampai Nabi SAW Muhammad, tak ada seorang Nabi pun pengecut. Tak ada. Semua lawan berdepan. Semua lawan menentang berdepan. Kenapa? Mereka ahli tauhid. Allah qadir, Allah Maha Kuasa, takut apa? Allah ada. Ni makhluk yang ni, Namrud ni. Namrud ni siapa? Dia adalah raja penguasa dunia. Malaysia, Indonesia, Filipina, Jepun, Amerika, Syria, Yaman, tak kira apa negara pun, Namrud yang perintah waktu tu. Namrud ni perintah dunia. Dunia ni dia perintah. Dunia buat tak buat dia. Dia bukan takat perintah Malaysia, bukan takat perintah Indonesia, bukan takat perintah Arab Saudi, perintah dunia tu. Semua negara-negara di bawah dia. Dia suruh apa semua kena buat. Siapa nak seksa, dia nak seksa. Siapa nak bunuh, dia bunuh. Dia raja, Namrud. Dia raja yang menguasai dunia kejahatan. Kalau Nabi Sulaiman, raja menguasai dunia kebaikan. Dan akhir zaman akan muncul lagi raja-raja yang hebat ni, Sayyidina Imam Mahdi, Sayyidina Isa AS. Okey, jadi Allah SWT, Nabi Ibrahim lawan hujah apa semua. Akhirnya Sayyidina Ibrahim AS, dia letak dia dalam terbih, bagi tangkap letak dia dalam terbih, buat terbih. Sana dia nyalakan api setinggi gunung. Api punya kuat. Dia tak boleh Nabi lempang Nabi Ibrahim kat api tu. Kenapa api tanpa kuat? Tanpa panas. Besar api tu macam gunung, api tak kuat. Akhirnya dia buat terbih untuk lempang daripada jauh. Lempang. Waktu nak lempang tu, malaikat mai. Mereka kata, wahai Ibrahim, nak aku tolong kau. Ibrahim kata, tak payahlah, Allah dah tolong aku. So Nabi Ibrahim ahli tauhid, akidah dia memandang Allah itu Maha Berkuasa. Makhluk tak ada apa. Api ni makhluk. Api setinggi gunung ke, tinggi KLCC ke, semua ni makhluk saja. Namrud makhluk, semua makhluk. Aku pun makhluk. Allah Maha Berkuasa. Allah boleh takbir, Allah boleh buat apa yang dia nak. Akhirnya Sayyidina Ibrahim tolak permintaan Jibril, permintaan malaikat untuk tolong dia. Tak payahlah, kata dia, tak payah. Akhirnya dia lepaskan dia. Waktu lepas Allah kata, ya nar, wahai api, jadilah kamu bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi sejuk dan sejahtera untuk Ibrahim. Sayyidina Ibrahim duduk masuk api, sejuk. Duduk. Ada sebagian riwayat mengatakan duduk dalam api sambil makan anggur pula. Allah bagi anggur dekat dia, makan anggur dalam api yang lain. Sampai betul masuk pula Islam, masuk pula ikut Ibrahim pula orang yang menaksikan. Yang kafir tu kafir. Jadi siapa berkuasa lah ni? Namrud ke Allah? Namrud nak bakar, nak bunuh Ibrahim, Sayyidina Ibrahim. Allah kata, tak, aku tak bakar sebab aku kuasa, aku semua. Hak aku semua ni. Namrud pun hak makhluk aku, Sayyidina Ibrahim makhluk aku berkuasa, aku ikut, aku nak buat apa. Jadi itu tauhid kepada Allah SWT. Allah itu qadir. Allah itu qadir. Sebab tu tanah Melayu ni tauhid cukup kuat. Tanah Melayu ni tempat tauhid lah. Sifat 20 tu kita orang Melayu bukan kuat. Sebab tu 500 tahun lebih kurang penjajah masuk, nak sesatkan kita, nak kafirkan kita, nak kita Kristian kita, tak boleh. Alfonso ke apa semua tak kira, semua gagal. British ke, Portugis ke, semua gagal. Kenapa? Kita kaji balik semang untuk tubuh kita, rupanya pondok-pondok, ulama-ulama tanah Melayu sangat kuat mengajarkan tauhid. Bukan dekat tauhid ni yang pengajar ni. Pembersihan jiwa untuk betul-betul tauhid pada Allah SWT. Untuk rasa dia Allah Maha Kuasa. Lepas tu kalau kita tengok, khususnya di Kedah, pejuang-pejuang Islam di Kedah dulu, mereka bukan lawan takut-takut, lawan sungguh-sungguh. Pernah dulu Siam masuk, kalahkan kita. Lepas tu akhirnya Tengku Kudian apa semua, dipanggil apa, kuatkan balik barisan tentera negeri Kedah ni, nak ambil balik Kedah daripada Siam masuk ni. Akhirnya lawan dengan Siam, lawan, halau Siam, lawan pukul Siam semua sampai nak dekat Bangkok tu.
Hampir pada masuk Bangkok lah. Sampai sana mereka nak hancurkan Siam dan kerajaan dia terus. Tetapi waktu itu berlaku masalah apa semua, tentera tak dapat sampai pun, akhirnya dekat situ saja. Macam mana apabila lawan depan je tu, lawan sungguh-sungguh, tak kira hidup mati, tauhid pada Allah sana, tauhid. Allah semua, awan. Tauhid lah. Dulu seorang, dulu Tok Guru Yahya Toha kan nama dia. Tunggu Haji Yahya Toha di Baling lebih kurang, Baling ke Kupang tak salah. Dia tunggu Rifai cerita, ni ahli tauhid, Allah semua berkuasa, ni bukan ada apa semua ni. Waktu tu Jepun nak main serang dia punya pondok. Jepun suruh tutup lah, mungkin suruh tutup pondok semua. Jepun nak serang, bawa senjata apa semua. Dia himpunkan anak murid dia buat apa? Allah Maha Kuasa, Allah Qadir, Allah semua. Jepun ni bukan ada apa semua ni. Tu kuasa besar tu. Dia nampak tak ada apa semua ni. Apa dia buat? Himpunkan anak murid dia dalam surau zikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tuan Rifai cerita, semua lari, Jepun semua lari sambil pegang tingau tu, duduk tingau. Sebut Tunggu Yahya Toha, semua takut, semua gerun, ketak. Kenapa? Waktu dia nak serang tu, zikir dalam surau dia dengar punya darah dalam tingau dia. Seolah-olah dia zikir tengah depan apa? Tepi tingau tu, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Lari. Zikir kan? Allah buat semua. Allah Qadir, Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuasa. Kita umat akhir zaman dia harap senjata. Senjata lah yang ni akan pandang kita lemah dah. Kita kena pandang orang Islam ni kuat dengan pertolongan Allah. Bukan dia pandang kita ni tak kuat noh, senjata tak kuat apa, tak payah lebih dengan pandang itu. Pandang Allah Maha Kuasa. Nak ada senjata untuk persiapan zahir kena buat juga, itu Allah perintahkan. Tapi pertolongan yang sebenar, kemenangan sebenar adalah daripada Allah SWT. Betul tentera Imam Mahdi bukan susah pun kuasai dunia. Tentera Imam Mahdi ni keluar-keluar takbir kuasai dunia. Takbir lah. Itu mengaji hadis Nabi SAW akhir zaman. Imam Mahdi dan tentera dia bila nak serang satu kota, nak serang musuh, nak jatuhkan kota-kota musuh, benteng-benteng musuh, kubu-kubu musuh, apa dia buat? Nabi SAW kata dia banyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Illahil hamd. Jatuh semua kubu-kubu, hancur semua, jatuh dia orang semua. Akan datang tentera macam tu. Siapa dia buat umat akhir zaman? Siapa nak dipilih tak tahu. Kata kat Imam Mahdi macam tu, tentera dia macam tu, wali semua. Wali yang penuh dengan karamah akan muncul akhir zaman. Orang ahli tauhid betul, orang yang bergantung pada Allah betul, tawakal tinggi pada Allah SWT. Allah bantu dia bah, yang muncul lah. Dan benda ni dah berlaku dah. Tuan Rifai kata dulu, dia kata tunggu dulu. Orang dulu, Tuan Rifai cerita dulu lah. Orang dulu bila pegang tanah, jumpa batu besar. Nak buat rumah batu besar dah ganggu lah. Dia tak panggil PO apa semua ni, mana ada PO. Zaman 3-4 tahun dulu, apa dia buat? Kata takbir, Allahu Akbar, pecah batu. Takbir pecah batu. Itu berlaku pada Imam Haddad. Sayyidina Imam Haddad di Tarim, Allah senang. Dia bila angkat takbir di masjid dia, angkat takbir nak sembahyang, Allahu Akbar, pecah mihrab pecah, dinding pecah tak. Betul anak murid tampung balik tu. Esok Allahu Akbar, pecah lagi. Imam Haddad. Memang betul Nabi SAW hadis akan datang umat akhir zaman dia bertakbir hancur semua. Lepas tengok jet, Allahu Akbar, jet jatuh. Akan berlaku zaman tu. Lepas tengok kereta kebal banyak, nak tembak dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hancur semua. Senang Imam Mahdi kuasai dunia. Kalau ikut hadis dia kuasai dunia 5, 7 ke 9 tahun saja. Sama ada 5 tahun, sama ada 7 tahun atau 9 tahun. Saat yang kuasai dunia. Keluar muncul dah saat dia takbir dunia. Kenapa? Karamah. Kenapa? Awliya, dia ada pertolongan Allah. Allah yang menangkan dia. Kalau kita nak menangkan kita tak menang. Kita tak ada kuasa, kita lemah, kita fakir. Allah menangkan kita, selesai. Takbir selesai. Sebab itu Habib Omar, guru kita di Tarim lah, anak murid kadang-kadang duduk sembang pada Imam Mahdi. Imam Mahdi. Semangat sangatlah nak bersama Imam Mahdi ni. Mengaji tak tahu mana sangat, amal tak tahu mana sangat. Habib Omar kata apa? Ambil tisu. Imam kata hampa takbir tengok, boleh tengok tisu gerak lah. Hamba kata takbir tisu pun tak bergerak. Bukan tuan Imam Mahdi lah. Oh kita ni bila Imam Mahdi ni kita kena berpelak macam tu ni. Kita kena siap sebab Imam Mahdi nanti kita kena join. Bukan itu, bukan tuan Imam Mahdi tu. Tuan Imam Mahdi ni sibuk dengan Allah, dakwah, ngaji, ibadat, zikir, buat kebaikan, khidmat kepada umat. Apa sibuk kan tu kan? Dan sampai masanya Allah pilih siapa. Bukan sibuk bila Imam Mahdi keluar kot sini, kita kena pergi kot sini. Nanti bila dia keluar, kalau dia keluar ni kita akan pergi kot ni. Kita kena siap dah buat dah, kita kena siap dah apa-apa ni, kita nak kena masuk ke Imam. Tapi Imam Mahdi kata, balik rumah. Apa semua ni? Takbir tisu pun tak gerak. Tak boleh. Kita takbir tisu pun tak gerak. Bukan takat dinding pecah, tisu pun tak gerak. Tak ada aura, tak ada kekuatan hubungan dengan Allah SWT maksudnya. Jadi itu Habib Umar kata betul Nasihat dia Tarim. Jadi Allah Maha Kuasa. Muridun, Allah itu Maha berkehendak. Alimun, Allah itu Maha mengetahui bikulli syai',
dengan tiap-tiap satu. Setiap daun jatuh, setiap daun baru keluar, setiap orang yang mati, setiap semut yang berjalan, semua makhluk, perbuatan makhluk atau apa yang jadi pada makhluk, semua dalam pengetahuan Allah SWT. Sebab apa Allah tahu semua makhluk, apa yang jadi pada makhluk? Sebab Allah yang buat semua. Allah yang jadikan, Allah yang izinkan. Semua di atas pentadbiran Allah SWT. So Allah SWT. Nanti kita akan sambung yang ke-8 tu ya. InsyaAllah nanti kita sambung lagi berkenaan dengan apa yang tauhid ini. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma inna billahi hasbunallah. Alhamdulillah rabbil alamin.